Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi bagi korang yang ada bajet RM600 dan korang nak cari phone new set yang paling sedap dengan harga ni, dekat tangan saya ni ada sebuah phone yang berbaloi untuk direkomend, iaitu TCL Plex. Brand TCL ni sebenarnya kalau korang belum pernah dengar, ia merupakan brand yang cukup sinonim dengan pembuatan TV dan barangan elektronik dekat luar negara. Dan fakta menarik, TCL ni juga adalah pengeluar yang bertanggungjawab untuk hasilkan produk mudah alih Alcatel sehingga saat ini dan juga telefon BlackBerry dari 2016 sampailah ke akhir 2020 ni. So kalau korang tengok phone BlackBerry macam BlackBerry Q1 atau BlackBerry Q2, yang itu TCL yang buat. Cuma sejak kebelakangan ni barulah TCL ada hasilkan phone jenama sendiri. Contohnya macam TCL Plex ni lah, berdasarkan pengalaman handle mobile division Alcatel dan BlackBerry tadi. Phone TCL Plex ni sebenarnya dah dilancarkan sejak Oktober 2019, tapi phone ni banyak disebut-sebut sejak akhir-akhir ni sebab DirectD ada buat promo, yang mana phone ni asalnya dijual dengan harga RM1,199 dan sekarang boleh dapat RM599 sahaja. Bila tengok specs phone ni kan, padanlah orang selalu sebut-sebut sebab dalam dapat Snapdragon 675, 6GB RAM, storan 128GB, so specs dia memang nampak berbaloi sangat untuk sebuah phone new set dalam harga sekitar ni. Jadi saya pun dah gunakan phone ni lebih daripada seminggu dan tanpa melengahkan masa lagi, ini review saya untuk TCL Plex. Bila first time pegang phone ni, saya suka feel dia rasa premium, nampak classy dan tak rasa macam phone murah. Cuma design belakang ni agak subjektif, mungkin ada yang kata tak lawa, tapi bagi saya dia agak unik dan ada identiti tersendiri. Dan phone ni pun agak berat sikit sebab binaan belakang dia diperbuat daripada kaca 3D dan frame dia pun diperbuat daripada aluminium. Design depan dia guna rekaan punch hole display untuk letak kamera hadapan, tapi korang masih boleh hide kamera ni dekat halaman settings. Dekat bahagian belakang phone ni ada fingerprint scanner yang sangat pantas dan korang pun boleh guna fungsi face unlock dia untuk unlockkan phone ni. Dekat sebelah kanan phone ni ada power button dengan volume button. Dekat sebelah kiri ada slot dual SIM hybrid yang korang boleh letak kad microSD dekat slot SIM kedua. Dan ada satu butang khas yang dinamakan sebagai smart key untuk korang remap dan aktifkan suatu fungsi. Dekat bahagian atas masih ada earphone jack. Dan dekat bahagian bawah ada USB-C dan speaker berasaskan mono sahaja. Dan phone ni pun ada Bluetooth 5.0, ada NFC dan sokongan Wi-Fi 5GHz untuk sambungan Wi-Fi yang lebih laju. Bergerak ke bahagian hadapan, phone ni menggunakan saiz skrin sebesar 6.53 inci Full HD Plus dengan panel berasaskan IPS LCD. Bila company TV yang buat phone, korang dapat skrin IPS yang bukan calang-calang sebab panel dia memang berkualiti, terutama dari segi warna dan kontras. Kalau tengok skrin phone ni pun, dia dah nampak macam ala-ala AMOLED dengan warna yang punchy dan boleh bagi viewing angle yang sangat luas. Dan dekat dalam ni pun ada Next Vision Enhancement yang mana phone ni boleh convert content SDR jadi HDR dan korang boleh tunekan warna skrin ni jadi lebih vivid. Antara sebab utama orang cari phone ni ialah package performance dia yang tersangat padu, yang mana takkan dapat dekat phone mid-range baru dengan harga sekitar RM599 ni. Mana taknya, dengan harga ni, korang boleh dapat chipset Snapdragon 675 yang performance CPU dia setara dengan chipset Snapdragon 835. Lepas tu dia guna 6GB RAM dan guna storage UFS 2.1 yang tersangat laju. Korang buatlah apa dekat phone ni, browsing ke, tengok Facebook ke, semua lancar je dan memang tak akan nampak lag langsung. Untuk gaming pun, korang boleh main PUBG Mobile dengan setting HD High atau Smooth Ultra dan gyro dia pun memang sangat accurate kalau korang onkan fungsi gyro ni. Untuk COD Mobile, korang boleh set grafik very high atau high max dan untuk Mobile Legends, korang still dapat HFR mode dengan tetapan grafik sampai ultra settings. Phone ni punya power sampai nak main Fortnite pun boleh. So kalau phone korang betul-betul power, korang boleh download game ni dekat website Fortnite. Masa korang beli phone ni, dia guna Android 6.0 Pie, tapi korang boleh update phone ni sampai Android 10 macam yang saya guna sekarang ni. Lepas update ke Android 10 ni, saya tak jumpa sebarang isu dan masih terasa laju macam guna Android 6.0 Pie sebelum ni. Untuk interface dia guna TCL UI yang mana UI dia tak rasa berat pun dan nampak ada elemen ala-ala stock Android gitu.
Dekat dalam ni ada app cloner yang boleh clonekan app social media. Lepas tu dia ada built-in screen recorder untuk mudahkan korang record gameplay. Dan ada game mode yang boleh boostkan performance masa main game. Untuk fungsi penggambaran, TCL Plex ada setup 3 kamera dengan penggunaan sensor utama 48 megapiksel, sensor ultrawide 16 megapiksel dan satu sensor 2 megapiksel untuk tingkatkan fungsi low light. Dekat dalam app kamera dia padat dengan fungsi yang mana korang boleh guna high pixel untuk ambil gambar 48 megapiksel dan ada fungsi slow motion 960 frame per second. Lepas tu dia ada fungsi portrait mode, ada fungsi super night mode dan ada pro mode untuk kawalan manual. Tapi benda yang paling best dekat phone ni, bila kita shoot video dalam keadaan betul-betul gelap, dia terus akan onkan fungsi low light mode. So bayangkan fungsi night mode tapi dalam versi untuk video. Untuk hasilan gambar dia, saya sebenarnya kagum dengan kualiti kamera phone ni bila mengenangkan TCL ni masih dikira baru dalam menghasilkan phone jenama sendiri. Bila guna time low light pun mostly tak ada masalah sebab dia boleh bagi gambar yang terang, dynamic range yang luas dan kawalan noise yang minimal. Cuma kualiti image tu kadang-kadang nampak soft dan warna dia pun kebanyakannya lebih memihak ke arah warm atau kekuningan. Kamera depan dia guna sensor 24 megapiksel. Cuma warna dia saya perasan dia agak tenggelam sikit tapi masih dilihat baik dan tak terlalu memutihkan warna kulit. Untuk rakaman video, fungsi electronic image stabilization masih ada untuk resolusi 1080p dan 4K. So kalau korang shoot video guna phone ni, rakaman dia sentiasa nampak stabil walaupun korang pegang phone ni secara handheld. Okey, ini merupakan percubaan daripada kamera hadapan TCL Plex dan saya perasan dia punya video tu agak crop sebab nak bagi image stabilization. Jadi inilah percubaan daripada kamera hadapan TCL Plex. Ketahanan bateri phone ni dilihat sangat baik dengan adanya chipset 11 nanometer yang efisien bersama kapasiti bateri 3820 mAh. Phone ni tak ada masalah langsung untuk bagi screen on time sekitar 6 hingga 7 jam bila korang guna phone ni secara casual dari pagi sampai ke malam. Dan phone ni pun ada fungsi fast charging dengan charger 18W yang diberikan dalam kotak. So masa charging dia pun ambil masa dalam 1 jam 47 minit saja untuk charge dari 0 hingga 100%. So berbaloi ke tak beli phone TCL Plex ni? Jawapan dia, yes, sangat berbaloi. Sebab bila korang beli phone ni, korang confirm akan puas hati sebab dia ada skrin yang lawa dan performance yang memang laju untuk handle tugasan harian ataupun gaming. Tapi paling best ialah kamera dia yang masih dapat bagi gambar yang cantik, sampaikan dia ada fungsi night mode untuk video yang jarang-jarang diletakkan dekat smartphone. Dan dia pun boleh bagi ketahanan bateri yang lama dan ada fungsi fast charging untuk cepatkan masa charging phone ni. Cuma kalau nak cakap pasal kekurangan tu, speaker phone ni guna mono saja dan casing untuk phone ni sebenarnya tak banyak pilihan walaupun dah cari dekat Shopee ataupun Lazada. Dalam kotak ada bagi casing free, cuma casing tu agak keras dan tak berapa sedap sangat bila nak tekan butang. Apa-apa pun, kalau korang ada bajet RM600 dan memang nak cari phone new set yang paling berbaloi dengan harga ni, TCL Plex inilah phone yang korang kena cari dan better beli cepat-cepat sebelum phone ni sold out nanti. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk review kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe sebab lepas ni kita akan ada review Xperia XZ1 Compact iaitu phone compact dengan Snapdragon 835 dan review T-Class P20 HD iaitu tablet RM499 dengan spek mewah. Macam biasa, kalau korang ada sebarang soalan ke, cadangan ke, jangan segan silu untuk tinggalkan dekat bahagian komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.